walaupun cara itu, alasan itu tidak dibenarkan oleh Islam, tetapi sebagai manusia mereka telah bertindak balas. Kalau orang-orang yang orang-orang kafir yang buat begitu, mereka pun akan bertindak begitu. Inilah kenyataannya, tetapi tidak ditonjolkan. Padahalnya kalau kita tengok keganasan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar, amat dahsyat. Dahsyat seperti yang kita tengok hari ini, apa yang berlaku hari ini. Orang Islam tak ada buat sampai begitu pun. Berapa sangat kalau mati pun. Itu kalau kita andaikan orang Islam yang melakukannya, belum pasti lagi. Bahkan berdasarkan pengamatan pengkaji-pengkaji, penyelidik-penyelidik, ini ada cerita lain, ada agenda lain, cuma diletakkan atas nama Islam. Mereka ada agenda tersendiri untuk menyekap kebangkitan Islam yang tidak dapat dibendung-bendung lagi. Itu sebenarnya, itu sebenarnya hakikatnya. Kita tidak menafikan memang ada orang Islam yang bertindak ganas. Ini sebagai manusia seperti saya sebutkan tadi. Orang-orang lain juga kalau ditindas sampai begitu, kalau dizalimi, bayangkan macam di Syria, macam di Afghanistan, habis keluarga tak ada, tinggal seorang diri, sebatang kara saja dalam hidup. Dia sendiri tengok macam mana ayah dia terburai perut, macam mana ibu dia terkeluar otak, macam mana saudara-saudara dia dibunuh tanpa sebab. Mereka orang awam, mereka orang awam, bukannya tentera, tapi sampai begitu dibuat oleh tentera yang lengkap bersenjata. Kalau lahir di kalangan masyarakat itu orang yang sanggup mati, maka kita tak boleh nafikan benda ni. Ini suatu yang semula jadi. Di mana-mana pun kalau berlaku begini akan ada tindak balas yang seperti itu. Tindak balas yang seperti itu. Walaupun Islam tidak membenarkannya, tetapi manusia tetap manusia. Dia ada kelemahan. Dia ada sifat nak balas dendam, nak menuntut bela terhadap kematian keluarganya. Itulah yang berlaku. Tapi keadaan sekarang ini, dia bukan sekadar itu. Dia ada perancangan lain. Bagi saya percaya ada benda lain, ada agenda lain di sebalik cerita ini semua. Tidak dinafikan yang tadi, tapi yang tadi itu segelintir, sedikit saja. Itu dijadikan alasan. Yang seterusnya yang besar-besar, secara besar-besar, termasuklah IS, apa semua ini termasuk dalam perancangan musuh Islam. Termasuk dalam perancangan musuh Islam, agenda mereka untuk menyekat kebangkitan Islam. Mereka bimbang kalau tidak diburuk-burukkan Islam, dimusnahkan imej Islam, maka masyarakat mereka akan meninggalkan agama mereka dan akan memeluk agama Islam. Dan ini sudah dapat dilihat di negara-negara barat dan di Amerika. Paling ramai memeluk agama, tukar agama, ialah tukar kepada agama Islam, walaupun mereka difitnah dengan macam-macam fitnah. Itu yang mereka takut sebenarnya. Sebab sekarang ni yang mencabar mereka bukan lagi sosialis, bukan lagi komunis, bukan agama-agama yang lain, semuanya tak mampu. Ajaran komunis ataupun ajaran sosialis, walaupun telah membuktikan pernah wujud sebagai sebuah negara, tetapi sistem mereka itu ditolak oleh mereka sendiri. Jadi tidak ada yang lain selain daripada dunia kapitalis. Dunia kapitalis akan tegak dengan jayanya jika tidak ada gangguan daripada Islam. Sebab agama-agama lain, sistem-sistem lain, dia tak ada sistem keuangan, dia tak ada sistem ekonomi, dia tak ada sistem pemerintahan, dia semua tak ada. Yang ada semua ini dapat menandingi mereka dan dapat dibuat dalam skala yang besar. Yang dapat mengatasi mereka hanyalah Islam. Sebab itu kita tengok misalnya sistem keuangan Islam, ekonomi Islam dengan pesat berkembang, dan ini dapat menandingi mereka. Itu yang mereka bimbang. Kalau naik Islam tentu riba tak boleh. Kalau naik Islam tentu nak cari harta benda, kekayaan dengan cara yang tak benar, dengan cara yang
menjatuhkan maruah manusia, menjual harga diri manusia. Tidak boleh lagi. Sedangkan mereka nak cara itu. Ini sebenarnya pertarungan dan pertembungan yang berlaku di antara umat Islam dan dunia hari ini. Itu sebenarnya mereka nak kekalkan sistem yang sedia ada dengan cara memburuk-burukkan umat Islam, seolah-olah mereka tidak ada apa kekurangannya, tidak ada apa salah. Dan punca bagi segala kekacauan yang berlaku di mana-mana pun diletakkan atas Islam. Sebenarnya ini satu agenda. Kalau kita perhatikan dalam sejarah, benda macam ni sudah berlaku zaman dahulu. Zaman sekarang ni lagilah canggih, dengan ada istilahnya, ada istilah false flag, ada istilah salah bendera. Ini dilakukan oleh kuasa-kuasa besar, sentiasa mereka lakukan. Zaman dahulu pun sudah ada. Cuba kalau kita perhatikan peristiwa kematian Sayyidina Husain di Karbala, peristiwa kematian Sayyidina Husain di Karbala yang diratapi oleh orang-orang Syiah saban tahun. Apa berlaku di sebalik cerita itu? Sama. Politik ini, taktik ini digunakan dengan secara meluas oleh dunia kuasa besar hari ini, yaitu mereka lakukan sesuatu kejahatan, tapi letakkan kejahatan itu atas pundak orang lain, atas belakang orang lain. Itu yang dilakukan. Yang membunuh Sayyidina Husain dalam peristiwa Karbala itu ialah Syiah Kufah sendiri. Orang-orang Syiah Kufah sendiri yang memanggil, menjemput Sayyidina Husain meninggalkan Madinah supaya pergi ke Kufah, kononnya untuk berbai'ah dengannya untuk jadi khalifah. Di situ Sayyidina Husain termakan, terpedaya di situ, dan ramai sahabat-sahabat sudah nampak, sudah dapat mengesan cerita ni. Mereka menasihati Sayyidina Husain, tapi Husain malangnya tak dengar. Dia terlalu percaya kepada mereka. Sebab apa? Mereka itu bersungguh-sungguh, sehingga kalau baca di dalam kitab-kitab sejarah sampai berguni-guni suratnya jemput Sayyidina Husain supaya pergi ke sana. Dan nampak bersungguh-sungguh mereka tu sanggup mati kerana Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terpedaya di situ. Tapi apabila dalam perjalanan tu Sayyidina Husain pergi, di situ mereka bunuh. Mereka sendiri yang bunuh. Kemudian mereka letakkan kesalahan itu di atas belakang Yazid, pemerintah pada masa itu. Inilah yang berlaku. Mereka letakkan di atas belakang Yazid. Kononnya Yazid dan tentera dia dengan perintahnya telah membunuh Husain dan keluarganya. Itu yang berlaku. Yang sebenarnya bukan Yazid pun. Banyak bukti sudah terbukti sekarang ni. Saya sendiri pun ada tulis buku tentang perkara ni, di mana saya buktikan berdasarkan kitab-kitab Syiah sendiri bahawa yang membunuh Sayyidina Husain dan keluarga dia dalam peristiwa itu ialah Syiah, bukannya Yazid. Tetapi oleh kerana masyarakat ni mudah, kalau letak atas pemerintah dia mudah terima, jadi dia letak atas Yazid. Sekian lama, sampai 1000 tahun lebih umat ini terpedaya, terkeliru. Berapa ramai, walaupun ada yang tahu hakikatnya, tetapi berapa ramai pula yang terkeliru dan menganggap Yazid lah sebenarnya jahat, Yazid lah yang bertanggungjawab dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Sedangkan kalau kita baca kitab-kitab Syiah sendiri, mereka membongkar rahsia itu, yang Husain sebenarnya dibunuh oleh mereka. Dan yang menjadi saksi kepada pembunuhan itu ialah saudara-saudaranya, adik-beradiknya Zainab, adik-beradiknya perempuan yang tak mati, Ummu Kulthum, dan ramai lagi yang lain yang tak mati, Ali Zainal Abidin yang tak mati. Semua mereka ini kata dia tengok dengan mata kepala sendiri bahawa Syiah yang menjemput Sayyidina Husain, yang bawa Sayyidina Husain, mereka itu sendiri yang bunuh. Ini satu cara nak menyalahkan orang lain,
dia sendirinya puas, tapi dia letak atas orang lain. Ini satu sangat bahaya, sangat mengelirukan, dan akibatnya orang nampak Islam itu terus buruk, jahat, dan orang harapan mereka ialah manusia menjauhi Islam, tidak mendekati Islam. Bila manusia menjauhi Islam, Islam tidak akan dapat mengatasi mereka, mengambil alih kuasa dunia ini daripada mereka. Itulah maksudnya. Tujuannya memburuk-burukkan supaya orang benci kepada Islam, benci kepada Islam, dan pandang serong terhadap Islam, tak mahu dah Islam. Sebab itu kita tengok di barat benci kepada Quran, benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada itu. Jadi macam takut pula dengan orang Islam, sehingga lahir banyak istilah-istilah Islamofobia, fundamentalis, dan macam-macam lagi lahir. Ini semua dibawa oleh orang barat, semuanya tertumpu kepada orang Islam. Padahal yang melakukan benda-benda macam ini bukan orang Islam sahaja hakikatnya. Apalagi kalau kita lihat di sebalik perancangan jahat, agenda jahat ini, sebenarnya kalau kita perhatikan bukan orang Islam pun, bukan orang Islam pun, sehingga dia letup sana letup sini, letak atas nama Islam. Jadi orang takut dengan Islam. Dia lepas tangan, dia bersorak saja di belakang, tepuk tangan di belakang. Inilah yang berlaku, satu keadaan yang amat menyedihkan, dan kita umat Islam perlu sedar. Jangan mudah terpedaya kalau ada hasutan ataupun ajakan daripada mana-mana pihak kononnya atas nama Islam, sebab mereka boleh berpura-pura sebagai Islam, ISIS dan sebagainya boleh berpura-pura. Dan apabila kita terperangkap, habis kita. Yang mana-mana nak berjuang, nak berjihad, mati di situ saja. Itu satu perangkap mereka sebenarnya. Bila pergi terlibat dengan dia, dia bunuh. Cuba kita lihat, kalau dari segi logiknya, orang yang percaya kepada agama Islam, Muslim, mukmin, muhsin, dia tak mungkin buat begitu. Sekali-sekali kita dengar dia bunuh orang Syiah begitu ramai, orang Sunni kata bagus. Macam mana pula dia bunuh orang Sunni pula, berapa ramai pula? Cara dia buat hukum itu tidak cara hukum Islam, bakar hidup-hidup. Ini bukan cara Islam. Daripada sini dapat kita tolak bahawa semua yang ada ini sebenarnya bukan Islam. Dan mereka pun tak berapa tahu sebenarnya tentang Islam, sehingga orang Islam dapat sedar, celik mata, tengok bahawa benda-benda macam ni, cara yang seperti ini bukan cara orang Islam, menyeksa teruk-teruk. Kalau bukan Islam, ya betul. Kemudian dengan mendakwa sebagai negara Islam yang tak tentu di mana, siapa yang melantiknya, benda-benda macam ni. Kalau tengok pula, kaji pula latar belakang ketuanya itu, semuanya ini menimbulkan keraguan. Memang ada hubungan orang-orang ini dengan pihak kuasa besar dunia. Mereka sebenarnya nak menghalang kebangkitan Islam. Mereka hendak memburuk-burukkan umat Islam, sehingga kesannya kita lihat, malangnya jadi bercelaru fikiran umat Islam. Apabila pergi ke negara-negara Islam, mereka kaitkan pula keganasan ini dengan golongan tertentu. Misalnya saya sebut terus terang, sebab benda ni terbuka dah. Dikatakan ada kaitan dengan Wahabi misalnya. Jadi ada pihak lain pula mengambil kesempatan untuk memukul pembawa ajaran Islam yang sebenar, pembawa sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dihalang, yang dibiarkan naik. Cuma kita lihat akhir-akhir ini, yang suka qasidah, nasyid, habis masa begitu, nak makan pun nasyid, pergi kubur pun nasyid, semua tempat nasyid, qasidah, tak tahu tempat dah. Kemudian cara ibadatnya pelik-pelik, dengan menari-nari, berpusing-pusing ketika berzikir, kononnya itu suatu yang dibenarkan oleh agama. Carilah pula alasan sana sini daripada Quran, daripada hadis, walaupun tidak ada yang sahih, walaupun bukan begitu maksud sebenarnya ayat Al-Quran.
mereka putar semua. Yang ini dibiarkan, yang ini dikatakan kononnya ahlu sunnah wal jamaah. Adapun ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya difitnah sana sini. Coba kita fikir, apa sebenarnya yang berlaku? Bagi saya ini semua ada agenda lain. Orang kafir, kuasa besar ada agendanya sendiri. Dan ada pula tali barutnya yang juga mengambil kesempatan di air yang keruh itu, menangguk di air yang keruh. Mereka tuduh orang-orang yang baik-baik, yang bukan-bukan. Tak mungkin kita kata orang macam ni yang betul-betul ajar kepada masyarakat ajaran agama ini, tuduh sebagai sesat, tuduh sebagai pemecah belah, tuduh sebagai Wahabi. Dan bila Wahabi mesti jadi pengganas, padahal mereka tidak lihat Wahabi itu sendiri, negara mereka pun menentang ISIS itu. Jadi di sini menyebabkan kekeliruan dalam masyarakat, menimbulkan keraguan dan tidak percaya kepada orang-orang tertentu dengan ditunjuk gambar misalnya depan orang ramai, ini penggerak, ini pencetus, penganjur keganasan. Yang dikatakan ganas itu apa? Wahabi. Wahabi itu pun belum jelas apa itu Wahabi. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita malangnya, dan dikaitkan dengan bukan-bukan ulama-ulama besar yang begitu berjasa kepada umat pun dikaitkan dengan pengganas. Jadi pening umat Islam. Kalau betul-betul dia pening kerana permainan, percaturan kuasa besar itu, ialah ini mangsa. Kalau tidak, mereka juga ada agenda sendiri dan ada niat yang tidak baik terhadap Islam sebenarnya. Tapi sama ada mereka sedar atau tidak, wallahu a'lam. Kalau tidak, hakikatnya ini semua sudah jadi mangsa. Sudah jadi mangsa. Imam Ibn Taymiyah yang begitu besar jasanya pun dikatakan pengganas. Jadi kalau orang yang baca kitab dia tu jadi pengganas. Cuba bayangkan, ini fitnah yang amat besar. Berapa ramai dalam dunia ni ulama-ulama besar terima dia, tak ada pun sebut benda macam tu. Apa yang dia ajar? Kalau dia ajar jihad, semuanya ajar jihad. Dalam Quran sendiri pun ajar jihad. Hadis penuh dengan ajaran jihad. Apa yang tak kena? Mana ada dia ajar keganasan? Kalau nak ada penyelewengan dalam sesuatu ajaran itu, mesti dia lari meninggalkan ajaran yang sebenarnya. Sedangkan orang-orang seperti Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini berpegang teguh dengan hadis-hadis yang sahih. Tidak mungkin dia akan terbawa, tersasul sampai begitu, sampai dituduh orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik seperti ini untuk menakut-nakutkan masyarakat. Dikaitkan pula akhir-akhir ini dengan tauhid tiga lah, macam-macam sebagai punca kepada keganasan. Seolah-olah mereka sudah hilang akal, sahut menyahut dengan musuh-musuh Islam yang sebenarnya yang nak menghancurkan umat ini. Seolah-olahnya mereka bersorak, kita turut bersorak. Yang kita sorak tu saudara kita juga yang kita hina. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqirahu. Islam muslim itu adalah saudara muslim, la yazlimuhu, dia tidak akan menzaliminya, tidak akan buat nyaya sama Islam. Kalau ada tu ada yang tak kenal lah tu. Adakah dia menganggap orang yang berbeza pendapat dalam perkara yang kecil-kecil itu sudah terkeluar daripada Islam, bukan muslim lagi? Kalau itu bermakna satu bencana yang lebih besar lagi telah berlaku dalam masyarakat kita ni. Sama muslim dikatakan bukan muslim, dikatakan bukan muslim secara senyap-senyap, tak berani nak kata terus terang, tetapi secara senyap-senyap bermakna begitulah. Bila kita kaitkan seseorang Islam itu dengan sesuatu kumpulan yang kita percaya sebagai sesat, artinya kita menganggap dia sesat. Kalau dia kafir, artinya kita menganggap dia kafir.
Sedangkan Rasulullah SAW kata, kalau kata kepada sama Islam ini kafir, tak benar, kembali kepada dia, kembali kepada yang berkata itu sendiri. Ini kan bencana ni, fitnah ni, seolah-olah tidak ada dah kebimbangan, ketakutan kepada apa yang diancamkan oleh Rasulullah SAW. Wala yakhdhuluhu, orang Muslim tidak akan membiarkan saudara dia dipukul, dihina oleh orang lain. Tidak akan biar sendirian saudaranya teraniaya. Itu sifat orang Islam. Tetapi kita kadang-kadang senada dengan musuh-musuh Islam, menuduh orang itu, orang ini sebagai pengganas. Atau sebenarnya ada di sebalik itu agenda lain pula, yang diambil kesempatan daripada asas tadi. Itu pun sudah ada agendanya sendiri. Musuh-musuh Islam yang sebenarnya, yang terkeliru di kalangan Islam ini pun ada agendanya sendiri, supaya mudah untuk mengaitkan orang ini dengan keganasan, orang ini dengan kezaliman. Diletaklah, ditampallah label yang tertentu pada dia, dan orang ramai jadi takut, tak mau, benci kepada dia. Inikah cara sesama Islam kita menimbulkan kebencian terhadap satu sama lain? Wala yahqiruhu, dan dia tidak akan memperlekehnya, dia tidak akan menghinanya. Itu cara Islam. Ini hina, pandang orang satu macam, yang bawa tauhid 3 itu pun masalah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu macam tuduhan dilemparkan kepada saudara-saudara seagama. Inilah yang berlaku. Padahal apa yang tak kenanya dengan tauhid 3 itu? Apa yang tak kena? Tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhidul asma wa sifat, apa yang tak kena? Rububiyah, qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, itulah Rabb, sifatnya rububiyah. Satu zat yang ada sifat rububiyah dipanggil Rabb. Apa yang tak kena? Memang ada dalam Quran. Baca surah yang terakhir, yang pendek, ilahin nas, yang ada sifat-sifat ilah, itu uluhiyah. Sifat-sifat ilah, uluhiyah. Apa yang tak kena? Kan Allah itu Tuhan bagi sekalian manusia, Allah itu Rabb bagi sekalian manusia. Tauhidul asma wa sifat, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah kita tauhidkan. Allah berkuasa, ya kita pun rasa ada kuasa juga, tapi kuasa seperti dia itu tidak ada, hanya satu saja. Apa yang tak kena? Tidakkah pihak lain yang menimbulkan fitnah ini terima juga perkara itu? Tidakkah begitu? Allah Maha Kuasa, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar, sedangkan kita semua pun ada sifat itu. Tidakkah kita tidak menjadi syirik walaupun kita terima sifat itu, dengan kita mengatakan yang mempunyai sifat itu dalam keadaan yang sempurna, yang tidak seperti makhluk, hanya Allah. Itulah tauhid. Apa yang tak kena? Sampai dikaitkan dengan ajaran-ajaran yang macam ni pula dengan keganasan. Tak ada kena-mengena. Hanya kalau adalah, andaikan kita katakan adalah pihak ini telah menjadi pengganas, maka tidak kemungkinan ada di pihak satu lagi juga yang jadi pengganas. Jadi kita nak katalah ajaran, misalnya ada yang mengikut ajaran Asy'ariyah, aliran Asy'ariyah, kalau ada dia mencuri, dia ada yang jadi jahat, yang jadi pengganas, adakah kita boleh menyalahkan aliran Asy'ariyah itu dengan sebab ada orang yang berpahaman cara dia tu telah melakukan perbuatan-perbuatan salah tadi? Tentu tidak, kan? Begitu juga di sini. Yang penting kita tengok ajaran itu sendiri, adakah mengajar begitu? Agama itu sendiri, adakah mengajar begitu? Jadi bila sudah tidak ada, tak ada, kenapa kita nak masih menyalahkan dia? Itu kesalahan individu, kesalahan pribadi, bukan kesalahan ajaran itu. Ajaran itu tidak ada yang salah. Kalau kita kata
tauhid tiga itu tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar cara begitu. Maka cara sifat 20 pun tak pernah ada. Sama-sama tak ada. Kenapa yang ini macam ada agenda lain? Saya sebenarnya sudah nampak lama dah perkara ini. Memang orang tak senang dengan Arab Saudi. Lama. Dulu semasa saya mula-mula pulang daripada luar negara ke tanah air tahun 80-an, pada ketika itu ramailah yang terpengaruh dengan Syiah, ramailah yang menggantung gambar Khomeini, Muntaziri dan sebagainya di dalam kereta-kereta, di rumah-rumah mereka, di pejabat mereka, ramai terpengaruh. Pada ketika itu, kalau tuan-tuan hadirin hadirat yang ada hari ini pernah sempat dengan masa itu, cuba ingat, bukankah selalu diadakan seminar haji? Siapa yang menganjurkan seminar haji? Jawabnya kerajaan Iran, Syiah. Ia yang menganjurkan. Padahal haji itu rukun Islam yang keberapa? Kenapa tidak seminar syahadah dulu? Seminar itu, seminar banyak lagi kan. Orang Islam pun bukan sempurna pun, bukan faham pun dalam banyak perkara itu, terus pergi kepada haji. Yang kelima, kenapa? Dan di sebalik mereka menganjurkan seminar-seminar seperti itu, apa yang ditanam, apa yang disebarkan pada masa itu lagi, yaitu keburukan, kejahatan, penyelewengan, dan menimbulkan rasa benci terhadap kerajaan Arab Saudi. Itu hakikat sebenarnya. Apa tujuan? Supaya umat Islam seluruh dunia ni benci kepada Arab Saudi. Kalau dia diserang, kalau dia minta jauhlah, kalau dia apa-apakan, kita semua ketawa saja, suka saja tengok. Biar dia hancur. Siapa yang nak naik? Yang menggantikannya, yang nak jadi juara pada masa itu sangat, ialah Iran. Dia berasa dia lah yang lebih layak. Itulah perasaan dia. Dia yang paling layak. Tapi kita tahukah kalau mereka yang menguasai Mekah dan Madinah, apa akan jadi? Apa ajaran mereka? Dan kalau selain daripada mereka ada yang lain, mana, siapa yang ada? Macam-macam dia timbulkan, nak menimbulkan keraguan, kebencian masyarakat dunia ni kepada Arab Saudi. Macam-macam cara. Misalnya dikatakan, oh inilah yang menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah dahulu, inilah yang bertanggungjawab. Seolah-olahnya negara-negara Arab yang lain itu tak terlibat dengan kerajaan Uthmaniyah. Padahal Iraq bawa Uthmaniyah juga dulu, Mesir bawa Uthmaniyah juga dulu, Syria dibawa Uthmaniyah juga dahulu. Setelah mereka itu bebas daripada kerajaan Uthmaniyah, mereka pergi ke mana? Apakah mereka masih mempertahankan Islam, menegakkan Islam? Tidak ada. Semuanya jadi sosialis. Parti Ba'ath yang memerintah Iraq, Parti Ba'ath juga yang memerintah Syria. Ini semua sosialis. Dan Mesir pun sudah cenderung pada ketika itu kepada sosialis di bawah Gamal bin Abdul Nasir. Itu pada ketika itu. Tetapi yang dikecam, yang dituduh, yang dikata macam-macam ni Arab Saudi. Arab Saudi walaupun dia terpisah daripada kerajaan Uthmaniyah, dia tetap mengekalkan undang-undang Islam, hukum Islam, sistem Islam. Walaupun ada kekurangannya, tak kisah, tapi dia berani, dia tetap mengekalkan Islam itu. Sehingga kita pun merasa selesa, tenang bila pergi. Ini pemerintahan Islam, bukan sosialis, bukan yang lain-lain. Jelas perlembagaan adanya semua jelas Islam. Kenapa yang kita pukul yang ini saja? Itu jadi masalah. Jawabnya, ini juga satu agenda sebenarnya, nak menjatuhkan kerajaan Arab Saudi. Bila jatuh yang itu, hakikatnya tak ada. Dulu kalau yang ada hukum Islam, yang ada perlembagaan Islam, Arab Saudi dan Afghanistan, Taliban, itu sudah jatuh, sudah hancur. Kalau Arab Saudi jatuh, artinya dalam dunia ini tidak ada satu pun yang mendaulatkan hukum Islam. Itu yang mereka kehendaki. Itukah yang kita nak juga sebagai orang Islam? Itukah? Kalau begitu, malanglah kita semua, malang.
kita sudah terperangkap, sudah bersorak-sorak bersama-sama dengan musuh Islam. Kita tak sedar berapa banyak jasa Arab Saudi, berapa banyak jasa Arab Saudi. Ketika Idi Amin dituduh macam-macam, padahal dia seorang yang baik. Saya ada kawan daripada Uganda, dia kata Idi Amin seorang yang baik, dia nak kepada Islam. Dituduh, difitnah dia macam-macam, sehingga diletak betis tangan manusia di dalam peti sejuknya, kononnya dia dimakan manusia. Fitnah, sehingga akhirnya dia tersingkir dan dia diburu, hendak dibunuh. Siapa yang memberi perlindungan kepadanya? Arab Saudi. Mana dunia Islam yang lain? Hiraukan, tak kisah semua. Kalau ada orang yang nak Islam, siapa yang nak pertahankan Islam, yang menolong? Arab Saudi. Kita tak kenang jasa dia. Saya tidak menafikan, saya tidak mengatakan Arab Saudi itu semuanya baik, semuanya sempurna, tidak. Tapi yang lain, kita juga ada kekurangan kan. Dalam keadaan kita tidak sempurna ini, ada macam tu pun alhamdulillah, sama-samalah kita baiki. Kita sempurna menyempurnakan sesama kita, sepatutnya begitu. Maulana Maududi di Pakistan kerana menentang gerakan Qadiani, dia dihukum bunuh. Kemudian diringankan, dikenakan 14 tahun penjara. Mula-mula sepanjang hayat, penjara seumur hidup. Lepas tu dikurangkan, diringankan jadi 14 tahun. Siapa yang melepaskan dia daripada penjara, daripada cengkaman kuku besi kerajaan Pakistan pada ketika itu, kalau tidak Arab Saudi? Kena tahu ini sejarah. Arab Saudi lah yang menyelamatkannya. Ini bendanya. Mereka tak senang sebenarnya. Mereka tak senang. Jadi kita nak serah kepada siapa? Tanah haram tu nak serah kepada siapa? Cuba kita perhatikan, di sebalik semua keganasan yang berlaku, semua peperangan yang berlaku di sekeliling Arab Saudi sekarang ini, daripada Iraknya sampai kepada Syrianya, Lebanannya, Yamannya, sekarang di belakangnya siapa? Kalau betul-betul dia nak Islam, kenapa dia sokong mereka ni? Ini kerja Syiah. Sebab itu Amerika menyerahkan Irak itu kepada Syiah, seolah-olahnya sudah boleh kepada Iran. Kenapa? Kerana dia banyak berjasa dalam memporak-porandakan umat Islam. Sebuah negeri yang begitu besar, begitu lama di bawah pemerintahan Ahli Sunnah diberikan kepada Syiah. Dan Syiah sangat gembira, sangat terhutang budi dengan Amerika. Kenapa? Kerana disitulah adanya Karbala, disitulah adanya Najaf. Karbala kubur Sayyidina Husain kononnya di situ. Disitulah adanya Najaf, kubur Sayyidina Ali. Mereka boleh memujanya dengan sepenuh-penuhnya, tanpa sekatan, tanpa halangan daripada sesiapa pun. Ini adalah negara mereka yang merdeka. Apa yang berlaku? Yang berlakunya pemujaan terhadap kubur semakin besar kubur itu dibuat. Apakah benda ini dikehendaki oleh Islam, diajar oleh Islam? Siapakah yang menentang semua ini? Ajaran memuja kubur, meminta dengan manusia, dengan wali-wali, siapa? Kalau tidak Arab Saudi. Itu sebab mereka benci, mereka memburuk-burukkan Arab Saudi, sebagaimana musuh Islam antara bangsa memburuk-burukkan umat Islam. Sebab mereka tak mahu umat Islam mengambil alih kuasa dunia. Begitulah juga umat Islam yang tak sedar ni memburuk-burukkan Arab Saudi. Dia nak bagi kepada siapa yang memerintah. Kemudian kalau memerintah jadi macam mana? Dia duduk risau tentang di Uthmaniyah. Uthmaniyah tu Turki tu sendiri pun sudah tidak cara Islam betul dah. Daripada dulu lagi Kamal Atatürk tu sudah ubah. Kenapa tak kutuk? Yang itu, yang tidak Islam itu, yang dia kutuknya betul-betul yang duduk jaga Islam, yang kalau laksanakan hukum Islam macam bau-bau ni pancung. Kenapa? Yang lain-lain itu tidak ada kena-mengena ke dalam kejatuhan khilafah Uthmaniyah ni. Ada juga kan, ada peranan, bahkan telah mengubah dunia Islam jadi berpecah-pecah, dan semuanya dengan kebangsaan masing-masing, dan tidak ada satu pun
di antara negara-negara itu yang mendaulatkan hukum Islam, kecuali Arab Saudi. Dan yang kecil-kecil di tepi-tepinya itu pun ikut-ikut saja. Yang betul-betul ikut cara Islam, terima cara Islam secara terbuka, walaupun ada kekurangan, saya tidak menafikan, hanya Arab Saudi. Itu yang hendak dijatuhkan. Sedangkan kita, yang kita pukul tu kena siapa? Sedangkan tadi saya sudah baca hadisnya, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Muslim adalah saudara kepada sesama muslim. Individu muslim terhadap sesama muslim, masyarakat muslim terhadap sesama masyarakat muslim, negara muslim terhadap sesama negara muslim adalah saudara sepatutnya. Orang muslim tidak akan menganiayai saudaranya. Itu yang Nabi kata. Orang muslim tidak akan membiarkan saudaranya dihina seorang diri, dianiayai, dibiarkan begitu saja, dibuat apa saja. Orang Islam tak akan begitu sepatutnya kalau orang Islam yang sebenar. Ini tidak, kita bersama-sama dengan musuh tu hantam dia. Orang Islam tidak akan menghina sesama saudaranya. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa banyak dah juga, lebih kurang, dan anda dah sebut keganasan dari segi jihad. Kalau kita nak perhatikan semua, berbeza jauh antara jihad dengan keganasan, terorisme, jauh beza. Dan itu rasanya pada malam ini tak sempat saya nak sebutkan, sebab kalau nak sebut dari segi matlamatnya pun lain, cara kerjanya lain, perjuangan itu, dan dari segi segala-galanya lah berbeza antara apa yang dikatakan sebagai terorisme dengan jihad itu. Sama sekali tak boleh kita samakan jihad dengan terorisme. Kalau nak ikut musuh-musuh Islam ni, mereka nak keluarkan, kalau boleh kita keluarkan ayat-ayat jihad itu daripada Quran. Mana boleh? Bukan dia suruh tak bagi mengajar saja di universiti-universiti Islam bab-bab jihad itu. Takkan kita nak ikut? Sampai ke mana nak ikut? Yang paling menyedihkan saya sekarang ini ialah kerana ada segelintir orang Islam yang cuba mengaitkan ajaran Islam itu sendiri dengan keganasan. Macam yang saya sebut tadi, Tauhid 3 itu dikaitkan dengan punca keganasan. Apa kena-mengenanya? Inilah sebenarnya orang Islam yang tak sedar diri, atau ada sesuatu juga di sebalik itu, ada agenda juga. Wallahu a'lam. Kita sama-sama tengok akan datang apa nak jadi. Tapi benda ni sudah nyata, semakin nyata, hari ke hari semakin nyata kesan-kesannya itu. Kesan-kesan daripada fitnah sesama Islam, kesan-kesan daripada memburukkan sesama Islam sudah nyata sekarang ini. Padahalnya perselisihan itu hanya perkara yang remeh-temeh saja. Tak boleh kita maafkan, tak boleh kita bertolak ansur, berlapang dada dengan sesama saudara kita. Padahal dengan musuh kita bersorak pun boleh bersama mereka, kita ketawa boleh bersama mereka. Apa kehendak mereka kita buat. Kita tuduh ulama itu sebagai Yusuf Al-Qaradawi misalnya, ini juga sebagai penganjur pengganas. Apa ini semua ni? Sebab itu saya nampak ini ada agenda lain pula. Jadi hanya sekadar itulah rasanya untuk malam ini. Mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita semua, dan insaflah kita. Mudah-mudahan sebelum terlambat kita selamat. Jangan sampai kita tergadai segala-galanya, hancur kita segala-galanya. Jangan sampai begitu, rugi kita umat Islam. Jadi hanya sekadar itulah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.